Assalamualaikum, selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 bab reka bentuk fashion. Okey, untuk hari ini saya akan buat sedikit rumusan dan juga latihan pengukuhan. Sebab apa? Sebab kita dah habis belajar ke semua subtopik dalam bab reka bentuk fashion ini. Okey, jadi saya akan buat sedikit rumusan lah. Kemudian kita akan masuk kepada latihan pengukuhan. Okey, so kita pergi kepada subtopik yang pertama dahulu, iaitu apa yang kita dah belajar dalam subtopik yang pertama adalah definisi reka bentuk fashion kan. Kita dah belajar apa itu reka bentuk, apa itu fashion, apa itu reka bentuk fashion. Okay, reka bentuk ni adalah kita nak proses kita nak terjemahkan idea. Okey, kalau fashion ni apa pula? Fashion tu adalah gaya ataupun style. Kalau reka bentuk fashion ni proses kita nak aplikasikan idea kita pada reka bentuk fashion ataupun rekaan, contohnya pakaian ataupun aksesori. Itu adalah yang kita dah belajar dalam subtopik yang pertama. Dalam subtopik yang kedua, kita belajar jenis reka bentuk fashion. Okey, jenis reka bentuk fashion kita ada dua, iaitu pakaian dan juga aksesori. Okey, pakaian tu adalah penutup kepada badan dan juga anggota badan. Contohnya kita nak tutup tangan, kaki, kepala. Contohnya kita ada seluar, t-shirt dan juga tudung. Okay, kalau aksesori ni apa? Aksesori ni adalah sebagai perhiasan ataupun tambahan sahaja kepada pakaian. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada tu, kalau ada aksesori ni bermaksud kita punya fashion tu lebih style macam tu. Contohnya kita ada topi, jam, handbag dan juga tali pinggang. Okey. Dalam subtopik 3 pula, kita dah belajar teknik cantuman dan juga penggunaan alatan. Iaitu cantuman tu apa? Cantuman tu adalah proses mencantum, menyambung ataupun menyatukan kepingan fabrik ataupun bahan lain bagi nak menghasilkan produk reka bentuk fashion. Di mana kita ada beberapa teknik cantuman kan. Kita ada kaedah jahitan, kaedah sulaman, kaedah tampalan dan juga kaedah lain. Iaitu kaedah lainnya sama ada kita nak buat guna untuk mock-up. Okay, alatan kita ada 6 jenis alatan kan. Alatan mengukur, mendraft, memotong, menanda, menjahit dan juga alatan lain. Okey, itu yang kita dah belajar dalam subtopik 3. Dalam subtopik 4, apa yang kita dah belajar? Kita belajar macam mana nak melakar reka bentuk fashion kan. Sebab apa lakaran diperlukan dalam reka bentuk fashion ni? Sebab lakaran ni proses untuk kita nak jelmakan idea kita dalam bentuk gambaran. So dalam lakaran tu kita kena pastikanlah kita label 3 benda ni, iaitu elemen reka bentuk, bahan dan juga teknik cantuman yang digunakan. Okey, itu yang kita dah belajar dalam subtopik 4. Dalam subtopik 5, kita belajar macam mana nak menganalisis elemen dalam reka bentuk fashion. Iaitu elemen reka bentuk fashion ni kita ada garisan, bentuk, warna, tekstur. Dalam kita membuat analisis elemen dalam reka bentuk fashion ni, kita kena buat tinjauan. Contohnya kita edarkan borang penilaian pelanggan ni kepada pelanggan untuk kita nak dapatkan maklumat. Daripada maklumat yang kita dah dapat daripada tinjauan ni, kita lakukan penilaian. Penilaian ni berdasarkan fungsi produk, jenis bahan, warna, garisan dan juga bentuk. Okey, itu yang kita dah belajar dalam subtopik 5. Dalam subtopik 6 kita dah belajar apa? Kita dah belajar jenis bahan. Jenis bahan yang digunakan dalam reka bentuk fashion. Okey, kita ada macam-macam jenis bahan lah. Kita ada fabrik, benang, fabrik felt, kancing, butang hiasan, lapik dalam, pita perekat, dawai, getah, tali, bunga ribbon, bahan trimming dan juga manik. Itu yang kita dah belajar dalam subtopik 6. Dalam subtopik 7, kita belajar macam mana kita nak hasilkan reka bentuk fashion. Iaitu dalam penghasilan reka bentuk fashion ni ada catat alihnya kan, supaya kita punya penghasilan tu lebih sistematik. Iaitu kita ada catat alihnya. Yang pertama, pemilihan tema. Yang kedua, tinjauan dan penyelidikan. Yang ketiga, penjanaan idea. Yang keempat, pembinaan mock-up projek. Yang kelima, pengujian dan penambahbaikan. Itu adalah syarta alihnya. Di mana kita ada langkah-langkahnya pula untuk nak menghasilkan produk. Kita ada 8 langkah kan. Kita kena sediakan bahan dan alatan, kita kena mengukur, kita kena mendraft, menanda, memotong, mencantum, kemasan. Kemudian barulah siap kita punya
produk. Itu yang kita dah belajar sepanjang topik reka bentuk fashion ni. Jadi kita akan buat sedikit latihan pengukuhan lah. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 160. Okey, untuk soalan yang pertama, kena jawab semua soalan lah. Okey, untuk soalan yang pertama, senaraikan 3 reka bentuk aksesori. Okey, aksesori ni sebagai perhiasan lah ataupun tambahan kepada kita punya reka bentuk fashion. Untuk apa? Contohnya kalau aksesori ni ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kalau ada tu lagi style lah macam tu. So, kita ada macam-macam reka bentuk aksesori kan. Kita ada topi, kita ada kasut, kita ada jam tangan lah, handbag, sarung tangan, tali pinggang, scarf, tali leher dan sebagainya. Awak boleh list lah dekat sini sebab soalan minta 3 sahaja. Jadi kita hanya senaraikan 3. Contohnya kita senaraikanlah beg, kasut dan juga topi. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Padankan teknik cantuman dengan hasil produknya. Okey, so dekat sini yang pertama kita ada produk baju kebaya. Dengan teknik cantuman apa yang digunakan? Nampak tak bunga-bunga ni? Kita gunakan kaedah apa? Kaedah sulaman. Kalau bunga-bunga macam ni selalunya kaedah sulaman lah. Ada setengah tu dekat baju kita gunakan kaedah sulaman manik. Bergantunglah kepada reka bentuk fashion tersebut. Okey. Yang kedua, ini adalah topi. Di mana topi kita gunakan kaedah jahitan. Contoh kita nak sambungkan yang atas ni dengan yang penutup ni kan, itu adalah kaedah jahitan. Kaedah jahitan kita ada kaedah jahitan tangan, jahitan mesin, kan, itu adalah kaedah jahitan. Okey, seterusnya ini adalah kaedah apa? Kaedah jahitan jugalah, sebab kita nak cantumkan di mana pemegangnya, kita cantumkan pemegangnya dan juga badan beg tangan ni dengan menggunakan kaedah jahitan. Okey, kalau kasut ni selalunya kita akan gunakan kaedah tampalan. Sebab kita gunakan gam untuk kita nak tampalkan bahagian-bahagian kasut. Okey, itu adalah soalan yang kedua. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan 3. Bagaimanakah cara untuk menghasilkan reka bentuk fashion dengan menggunakan kos yang minima? Berikan satu contoh bahan yang boleh digunakan. So, kalau kita nak hasilkan reka bentuk fashion kita tu kos yang rendah, kita boleh gunakanlah bahan-bahan yang terpakai. Dengan kita gunakan bahan yang terpakai. Contohnya kita gunakan fabrik terpakai. Fabrik terpakai ni macam mana? Kita boleh gunakan jeans. Contohlah jeans awak yang ketat tu, awak boleh gunakan untuk awak nak buat handbag. Itu salah satu contoh kita gunakan bahan terpakai untuk kita nak hasilkan reka bentuk fashion. Okey, untuk soalan yang keempat, teknik cantuman merupakan perkara utama yang perlu dibuat dalam menyediakan produk reka bentuk fashion. Nyatakan bagaimanakah anda dapat menentukan kaedah yang paling sesuai untuk digunakan. So dekat sini macam mana kita nak kaitkan tu teknik cantuman dan juga bahan yang kita guna dalam kita nak hasilkan reka bentuk fashion kan. So kita kena pastikanlah kita kena pastikan kesesuaian pemilihan teknik cantuman tu kena bergantung pada jenis bahan yang kita nak guna serta tujuan cantuman yang dibuat. Okey, contoh dekat sini kita ada satu baju kurung. Baju kurung ni kosong je kan. So dekat sini kita nak menarikkan dia dengan cara kita tambahkan manik. Kita tambahkan manik, iaitu kita gunakanlah bahan-bahan manik. Contohnya kita gunakan manik, labuci dan juga benang. Okey, so dekat sini kalau kita gunakan manik, labuci dan juga benang ni, pastikanlah kita guna teknik cantuman yang betul, iaitu kita gunakan teknik cantuman sulaman manik. Kemudian maka terhasillah reka bentuk fashion yang menarik pada baju yang kosong ni kan. Kita boleh letakkan manik-manik ni. Nampak tak lagi menarik kalau kita letakkan manik. Jadi dekat sini kena pastikanlah bahan yang digunakan dan juga teknik yang digunakan tu kena bersesuaian. Okey. Seterusnya, soalan yang kelima adalah salah satu langkah dalam penghasilan reka bentuk fashion adalah dengan menjalankan kajian dan juga penyelidikan. Kan betul kan? Kajian dan penyelidikan. Okey, ini adalah carta alinnya.
terhadap produk sedia ada. Berikan 2 contoh perbandingan ataupun analisis yang perlu dilakukan. Ingat lagi tak, dalam kajian dan tinjauan dan penyelidikan ni, kita akan buat perbandingan ataupun analisis berdasarkan elemen reka bentuk, fungsi, tema dan juga inovasi yang telah dihasilkan. So dekat sini kita ada 4 jawapan. Awak bolehlah isi 2 sahaja sebab soalan minta 2 sahaja kan. Jadi kita isi 2 sahaja. Contohnya elemen reka bentuk dan juga fungsi. Soalan yang ke-6. Setelah siap proses cantuman, Danish mendapati produk reka bentuk fashionnya tidak sekata dan sengit sebelah. Kita ada masalah dekat sini, iaitu tidak sekata dan sengit sebelah. Jadi macam mana boleh terjadinya sengit dan juga sengit sebelah dan juga tidak sekata ni? Sebab Danish tak melakukan proses mengukur dan juga menanda dengan betul. Contoh Danish ada 2 fabrik. Satu fabrik ukurannya 10 cm. Satu lagi dia buat 9 cm. So kalau dicantumkan maka akan jadi sengit sebelah lah kan. Itulah sebabnya. Sebab Danish ni dia tak lakukan proses pengukuran dan juga menanda dengan betul. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Danish? So dekat sini Danish kena menetas semula cantuman yang telah dibuat dan juga membuat semula produk reka bentuk fashionnya. Danish akan menggunakan penetas lah untuk dia nak tetas semula cantuman yang telah dibuat. Kemudian dia akan menggunakan pita pengukur dan juga kapur untuk menanda dan juga mengukur. Itu adalah soalan yang ke-6. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan yang ke-7. Rajah 1A dan rajah 1B. Ini adalah A, ini adalah B. Menunjukkan 2 jenis alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan reka bentuk fashion. Apakah nama alat tersebut? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Rajah 1A ni namanya adalah kapur penanda, untuk kita nak tanda kan. Yang kedua adalah roda surih dan juga kertas kaba. Ingat lagi tak di mana roda surih dan juga kertas kaba ni digunakan bersama-sama untuk kita nak pindahkan ukuran pola tu pada fabrik pakaian kita. Itu adalah roda surih dan kertas karbon. Jadi terangkan fungsi alatan tersebut. Apa alatan, fungsi kedua-dua alatan ni adalah untuk kita menanda kan, untuk menanda garisan pada fabrik. Seterusnya namakan satu alatan lain yang mempunyai fungsi yang sama. Ingat lagi tak? Kita ada beberapa lagi alatan menanda kan, iaitu kita ada kapur penanda, roda surih dan kertas karbon, dan juga kita ada ini apa ni? Ini adalah pensel tukang jahit. Itu adalah jawapannya lah. Kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu Mimi bercadang untuk menghasilkan satu produk reka bentuk seluar untuk golongan remaja mempunyai saiz badan yang gempal. So dekat sini kita highlightkan lah. So Mimi ni nak buat seluar untuk remaja yang mempunyai saiz badan yang gempal. So dekat sini kita highlightkan lah, iaitu beliau, jadi Mimi ni dia tak tahu garisan yang mana yang sesuai untuk golongan saiz badan yang gempal ni. Dekat sini kita ada dua, iaitu seluar yang manakah paling sesuai untuk Meme gunakan, iaitu kita ada satu yang bergaris halus, satu lagi bergaris besar-besar macam tu kan. So yang mana yang sesuai untuk saiz badan yang gempal? Yang sesuai adalah yang warna coklat ni lah. Sebab apa? Dekat sini kita akan nyatakan sebabnya lah. Sebab apa kita pilih rajah 2A ni? Sebab dekat seluar ni kita ada corak pakaian, iaitu jenis garis menegak yang halus. Daripada corak pakaian garis menegak yang halus ni, kita akan dapat kesan, iaitu kesan yang panjang dan juga ramping. Jadi kita pilih rajah 2A ni sebab dapat memberikan kesan yang panjang dan juga ramping kan. So dekat sini dengan menggunakan corak pakaian garis menegak yang halus ni, kita dapat menutup kekurangan golongan remaja yang mempunyai saiz badan yang gempal. Sebab apa? Sebab dapat memberikan kesan yang panjang dan juga ramping. Sebab apa? Sebab
mata kita akan tertumpu daripada atas hingga ke bawah. Sebab itulah kita akan nampak panjang dan juga ramping. Okey, itu adalah sebabnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya adalah rajah soalan yang ke-9. Rajah 3 menunjukkan sejenis kancing, iaitu berdasarkan rajah 3, apakah fungsi kancing tersebut? Okey, ingat lagi tak? Fungsi kancing adalah apa? Fungsinya adalah untuk kita nak lekatkanlah ataupun kita nak cantumkan dua bahagian, iaitu bahan pada pakaian. Okay, soalan B pula. Nasrin bercadang untuk menggunakan kancing tersebut bagi menutup bahagian hadapan beg selempangnya. Okey, apakah yang akan berlaku sekiranya tidak terdapat kancing tersebut? Jadi, kalau tak ada kancing dekat beg selempang Nasrin ni, apa akan jadi? Beg tersebut akan terbuka lah kan, sebab tak ada apa-apa untuk nak dicantumkan. Jadi, beg tersebut akan terbuka kalau tak ada kancing. Okey. Soalan C pula, bolehkah kancing tersebut digantikan dengan bahan lain untuk tujuan yang sama? Cadangkan bahan lain yang boleh digunakan. Of course lah, ya. Mestilah ada, iaitu kita ada pita velcro dan juga butang dan juga lubang butang untuk dijadikan sebagai untuk kita nak cantum dan juga kita nak buka beg Nasrin ni kalau kita nak guna bahan lain lah. Okey, seterusnya iaitu soalan yang terakhir, rajah 4 menunjukkan contoh lakaran bagi satu reka bentuk aksesori. Ini adalah aksesori gelang lah. Berdasarkan rajah 4, apakah bahan yang sesuai digunakan untuk membina mockup reka bentuk seperti lakaran di atas? Okey, inilah contohnya lakaran tu. Okey, kalau kita nak buat aksesori, kita boleh gunakan dawai dan juga tali. Ini adalah bahan yang sesuai untuk kita gunakan untuk nak menghasilkan aksesori. Di mana apakah fungsi kedua-dua bahan ini? Fungsinya adalah untuk kita nak buat pelbagai aksesori. Dawai ataupun tali ni kita gunakan bersama-sama dengan manik. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.